Ni choirnya. Oh ya? So it's for Hari Malaysia. Oh, untuk Malaysia. No wonder lah. Memang the whole country sing, I mean seluruh negara punya lagu-lagu ni lah. 14 states. Dia air kat mana? It's a government project lah. Yeah, it's a government project. So Should be somewhere in RTM terus mana tu and also the YouTube kan. kalau semua YouTube je lah. Tak lain. Ini Datuk Abdul lagi ya. Siput 2 deh. Siapa nak jawab? Siput 2. Mana nak boleh lawan kat Linda extension. Bas. Minggu depan baju apa? Tak nak dapat tak soalan perangkap. Oops, sorry. Hello. Hi. Kita ingat malah suruh 3 je final. Nervous body tadi. Boleh juga. Macam diorang nak tahu menang kat stres lah. 3 kan. Nak gempak 2 orang je kan final. Lawan. Battle. Daripada awal. Sejam je show. 5 lagu seorang. 5 lagu. Lepas tu Kak Lina tolong. Kak Lina tolong dia. Kak Lina tolong. Kita kena pakai mask No lah, because you nak cakap. Ada orang tertinggal tak media punya club? Digun. Oh, Digun. Digun pula dah lupa kadang-kadang tu. Saya tanya Digun. Bukan. Aku fitnah Digun. Tu dia bawa. Faizal buka je lah tengok nama dia. Dan paling tidak ada ASB. Oh, macam Rakim. Tapi tak mungkin. Taharuti. Ha? Apa? Taharuti. Taha, oh dia tu apa? Astro ini baju hijau ni kawan dia kan? Tahu je. Siapa tahu dah tahu. Itu reporter. Kita tengok. Tahu nama tau. Itu lah awak. Mas lah awak. Well, once a reporter, forever a reporter. Tak, baju apa kan? Yang kau pakai baju hijau. Tadi dia know the name. FT. Dia dah besar. Setiap minggu kita kan yang datang sekali biar tak tak kita yang cakap, awak tak cakap. Tak nak terlibat lah dalam persoalan ni. Kita berhak tak bersuara. Kalau ada budak tu langsung gunakan. Saya dapat FT. Segalanya untuk FT. Ya. Dekat YouTube saya minta you kacang tu. Share lah FT. Orang nampak Komen. Diorang buat live lah masih cakap tu. apa suruh bagi sponsor. Mari. No coffee for you. AFT. Minute war. Ngantuk. Buat bajai dengan Bajai. Gayang. dayang. Apa yang cakap ni? Salted egg. Nampak dia salted egg. Sebab kuning. Mana satu Subway kan, dia Subway kan. So kita Sate. Oh, sate. Saturday. Datuk, you cakap pasal the one tak nak tanya dia sembang. Yang apa? Tak lagi. Kalau nyanyi Melayu, English bunyi English, nyanyi English bunyi Melayu pula kan. Kalau Indonesia, what do you think? Bila Malaysian singer nyanyi lagu Indon, patutnya dia sound kita ke ikut juga macam slang orang? Itu dia punya bahasa, kita ikut bahasa Ikut- dia lah. I ikut mean, we Indonesia lah. keep it to as authentic to the Because, original language as possible lah. Dayang. Bawa air sendiri lah. Bau mah. Oh, ada ni. Awak Kak Lina. Kak Lina. Dia. Oh, dia lagi. No, because you are sejuk. I cannot drink hot. Yeah? I've never drink hot.
Really? Now you're gonna die. I get cough. It's different, right? You're so hungry. Always. Silakan. Munchies attack. Silakan. Munya. Bukan dia patut ada Aida cepat ke yang ni? Nana sebenarnya terkeluar. Oh. Ya, macam keras. You lah punya pasal tu lah. Mana? Tak ada. Fan lah tak pun. Yes. Cukup. Can stand like 8 hours, 9 hours. Come, kita. Good. Okey, dah jawab ke soalan tadi sebenarnya? Tak, bukan Dayang. Okey. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya kongsikan markah undian online untuk semi-final Big Stage 2020. Tempat pertama Usop dengan 27.15%, tempat kedua Kodirani dengan 18.76%, tempat ketiga Azam Syam dengan 15.98%, tempat keempat Dini Rashid dengan 14.41%, tempat kelima Farisha Iris dengan 12.32% dan tempat keenam Fat Majid dengan 11.37%. Emma boleh tak nak markah 3 yang terendah tu? Full marks. Markah juri. Yes. Okey, markah juri untuk bottom 3 ke? Bottom 3. So tadi tak ada tunjuk. Okey. Saya bacakan daripada tempat pertama lah. Okey, keputusan markah juri untuk semifinal. Tempat pertama Azam Syam dengan 81.90. Tempat kedua Usop 75.60. Tempat ketiga Fat Majid dengan 73.10. Tempat keempat Kodirani dengan 71.70. Tempat kelima Farisha Iris dengan 68.50. Tempat keenam Dini Rashid dengan 66.10. Tak apa, nanti I check. Farisha Iris 68.50. So kalau ikut juri yang Dini paling rendah sekali lah. Yes, kalau ikutkan juri Dini paling rendah, tapi beza markah dalam 2%. Tapi keputusan online Farisha rendah daripada Dini. Puan Rima, kenapa kejutan dibuat seperti begini hari ini dan apakah motifnya? Wow. Okey, so sebenarnya kejutan memang ada satu penyingkiran lah untuk minggu ni, untuk ke final. Kita bukan saja-saja juga nak buat tu, kita nak bagi sedikit tekanan kepada peserta-peserta sebab kita dah nak ke final dah ni, dah tak boleh main-main. So what if really Kodirani terkeluar malam ni? You know, because sometimes macam I feel this semi-final untuk dalam sepanjang sejarah reality show, this is the toughest semi-final. I think ada reasonnya juga sebab sebenarnya minggu pilihan juri jatuh pada quarter final di mana kita nak challenge mereka, tapi because of malam tribute masa konsert 5 tu sedikit aturan perancangan tu dah sedikit berubah. So di mana sebab minggu pilihan juri agak prominent dalam big stage, so kita masukkan dia kepada semi final lah instead of quarter final. Puan Rima boleh nampak pilihan juri untuk minggu ini rata-rata kepada peserta hari ini nampaknya kebanyakannya boleh dikatakan all fail. Ya, semua tak menjadi. Adakah salah pemilihan lagu juri sendiri kepada peserta ke macam mana? I think pilihan lagu tu really depends on apa yang juri nampak dekat contestant tu. Again, like I said, sebenarnya pilihan juri punya minggu adalah minggu quarter final di mana kita memang nak cari, kita nak challenge mereka. So by right, itu challenge-nya untuk ke semi final. Tapi because ada sedikit pertukaran semua tu, dia terjatuh kepada minggu semi final. So dekat situ yang macam sebenarnya kalau ikutkan minggu semi final tu dia dah jadi minggu forte mereka. Diorang kena bagi pertaruhan yang paling bagus yang diorang patut bagi untuk mereka ke final. So itulah challenge tu tak challenge sebab macam semua juri cakap apa je lagu yang diberi patutnya mereka boleh buat. Tapi itulah it's a challenge. Some contestant boleh buat, some contestant tak boleh buat.
soalan kepada juri kita lah, Dayang, Abang Asti ataupun Ajai. Untuk tugasan yang juri bagi lagu tu, siapa yang antara peserta mana yang paling orang kata menepati you guys punya apa ni? Expectation? Saya ada dua, kalau saya ada dua orang di situ. Di situ Dini dan juga Fat. Walaupun belum merangkumi yang kita inginkan, tapi lebih pada pembayangan tu nampak lah. Deliver tu kan. Cuma yang problem dia orang is itulah takut. Yang takut tu yang jadi sangkut. Dia takut sangat. Tu yang kadang-kadang saya gurau. Bukan sobat rumah susah sangat. Masuk balik. Lagi Datuk panas. Buat rumah. Suka orang yang buat rumah tu suruh diri atas stage tu berani. Tak, contoh Datuk, maksud saya macam kita bukan suruh kau buat rumah, apa nak susah sangat nyanyi ni. Balik. Saya sama makan. Lagi-lagi. Tapi okeylah untuk Dayang dengan FT sendiri, sebab dia macam doesn't sound so good untuk diorang ni punya semi final ni kan. Most of them lah macam diorang tak ada effort ke, ataupun you rasa diorang terlalu takut dengan lagu yang you all bagi ke, atau macam mana? Patutnya kalau kita tengok, sorry to say lah, I rasa I've been with big stage daripada yang first, second semua. Bila semi final tu memang kau memang nampak mampus lah, gempak gila budak-budak ni kan. Tapi ini macam apa ni yang kau agak bagus, tiba-tiba tadi pun nyanyi macam mana ni? You all punya pendapat dah macam mana? Nak start dulu? You start. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rasanya one thing yang saya boleh cakap, macam contoh kata, of course orang akan persoalkan kenapa macam most of the songs yang kami pilih bagi dekat ni tak berapa menjadi. I think itu satu juga petanda yang menunjukkan orang kena terima fakta bahawa juri ni bukan orang yang perfect. Kita bukan orang yang perfect. Kita duduk kat situ bukan nak tunjukkan kita ni bagus, lebih baik daripada orang. Okey. Kita di situ untuk membantu, dan apa yang kami dah tengok dari minggu ke minggu, itu lagu yang kami beri tu adalah benda yang kami beri tu macam Emma cakap tadi, it's because it's a semi final dan kita nak cari benda yang lain, because or else orang terlalu comfortable. Actually bila bagi lagu yang susah macam ni pun, I also don't understand, macam tadi sangat berhati-hati, sangat takut-takut, which sepatutnya dah tak ada dah dekat semi final. I think komen yang paling mungkin boleh kita kaitkan dengan isu ni adalah macam Dayang, siapa cakap tadi boleh usupkan lagu tu. Siapa cakap tadi? Dayang. Sebab dia dah bagi. If you dah bagi benda yang best, orang akan nak lagi. Orang akan nak lagi. Mana ada you bagi benda yang best lepas tu orang minta yang kurang. Kan? So the expectation level has gone up. So this is semi final. Sebab kalau kita kaji, lagu Hill tu lebih susah sebenarnya daripada lagu. Betul. Kenapa dia boleh bagi? Kerana itu is a simple song yang patutnya untuk dinyanyikan dengan senang. Kan kalau compare dengan Hill, cara note-note dia pendek-pendek, apa semua betul-betul dia kena movement. Tapi rata-rata saya tengok budak-budak ni dia orang kurang satu benda yang penting. Dia orang tak ada rhythm dalam badan. Dia sebab tadi Datuk Syafina cakap yang dia tak rasa dia tak ni. Rhythm is also when you enjoy kan, kena enjoy sebab juga. Bila ada attack pun dia macam tak pergi kepada projection, tak enjoy tak enjoy. Kena cari enjoyment dalam perform. Sebab macam Ajay cakap tadi kerja mereka ni menyanyi. Sebab tu Ajay bagi contoh Ajay bagi contoh bukan kita minta buat rumah. Selit lagi. Kan macam contoh sikit je lagi, macam contoh kata kenapa mungkin orang terkejut bagi Adventure of a Lifetime. Yes. It's because kita pernah tengok Dini bila dia tak fikir banyak, bila dia enjoy, he can do it. But then problem dia is another thing tadi, stamina apa semua, vocal pitching apa semua kan. Tapi dia orang kena adapt dengan kind way of new fashion lah yang sekarang. Kalau dah fashion melody tu ke arah macam itu sekarang, dia orang kena up to date juga benda-benda tu. Boleh saya intervene sikit? Sila. Just a question. When you give a song such as Lelaki Ini, kan, adakah mereka ini, the singers, are they clever enough to understand that they need to change it
according to what they can do. Adakah mereka clever kat sini bukan maksud dia orang bodoh. Bukan. Maksud Creativity. saya kreativiti dia, adakah mereka mempunyai team yang strong to help them untuk berfikir di sebalik itu kan. Kadang-kadang kalau kita tengok usually bila dia orang dapat lagu macam tu lah dia nyanyinya. Dia orang tak fikir macam mana nak adapt lagu tu untuk diri mereka sendiri. So I think what's important is, lagipun we are not talking about budak yang kosong. Dia orang ni kebanyakannya ada team singer, kan. yeah. So the team recording artist dah. So pentinglah orang-orang tu untuk bantu mereka. Sepatutnya macam lelaki ini tu tak semestinya kita kena ikut original arrangement. Kan kalau dah tahu memang dia memang tak boleh, kita tak suruh pun nyanyi cara Nozin. Tak. Tapi probably you can rearrange baik, jadikan dia contoh dia jadi macam fast ballad sikit ke, dia jadi moderate ke. So kalau dia ikut original itu yang kadang-kadang terkandas. Dayang memberi satu lagu yang besar Judika untuk Azam kan? Ya. Kalau nak dibandingkan daripada dia dan Judika tu jauh lah kot. Tapi apa yang membuatkan Dayang yakin bagi lagu tu pada dia? Sebenarnya saya punya macam dah cakap tadi, dan punya expectations dia memang tinggi. Sebab dia antara penyanyi yang dia rasa bila menyanyi tu jiwa dia sampai, feel dia sampai. Sebab tu lagu-lagu Judika kita kena emosi ataupun jiwa yang penghayatan yang tinggi. So Dayang rasa dia boleh, walaupun dia tak sampai apa yang Dayang harapkan kan, tapi Dayang sebenarnya pilih lebih kepada Dayang nak push dia. Happy tak dengan perkataan yang tadi? Sedikit. Sebab walaupun ada part-part yang dia rasa dia boleh lagi push, tapi mungkin diorang ni satu juga, bila dia dapat lagu, bila dia dah tak suka, dia just stress. Dia fikir tu je sampai atas stage. So benda tu mengganggu dia punya satu persembahan. Itu problem dia orang. Dia orang patut macam, okay aku dapat lagu ni. Dayang pun selalu dapat lagu dan tak nak nyanyi kadang-kadang. Tapi bila kita kena deliver, kita kena perform macam tu. Because it's a job. Orang bayar. It's a job. So they have to understand kadang-kadang. Sebab tu tadi saya cakap, I cannot accept when they say, oh it's lagu English, so I tak boleh. Tak belajar English juga. Kan kita dari kecil kan belajar English kan, so that's not an excuse. Sepatutnya. Where else di mana you boleh nyanyi lagu No offense to K-pop, tapi K-pop dah boleh hafal. Lagi kita No tak pernah offense. dengar Betul kat lah, sekolah betul tak lah. pernah cakap pun pandai pula nyanyi. Effort lah at the end of the day. I think it's just effort lah. You want it or you don't want it. Yeah. Syafinas, kritikan Datuk terhadap Kodi pasal bahasa Inggeris itu menarik perhatian netizen dekat Twitter. So diorang dah wujudkan term, kalau kita ada body shaming, ada orang wujudkan term ni adalah education shaming. So mungkin Abang Ajar pun kena tahu. melibatkan bahasa Inggeris ni kan macam netizen kita macam dia rasa masa sensitif, macam No, it's not sensitive. Why is it sensitive? Kita belajar kat sekolah daripada darjah 1. Tadika pun belajar. So what is the problem about it being sensitive? You know, and it's something that we need to be able to. Kalau tak boleh bercakap pun, actually no problem, tak boleh cakap, tak apa. Lagipun lagu dah ada kok orang nyanyi kat dalam tu. Tiru je lah. I think macam Dayang cakap tadi, imitate bila benda macam ni. Imitate. I mean, Kan because kita ni bukan yang bini rumah tadi. kan? Kita bukan minta dia bagi speech, true right? Yes, kita suruh bagi dia speech. bercakap dalam bahasa. Benda tu dah ada. Bukan dia yang come up with the idea tu. So maksud Datuk tu bukanlah kata kau tak pandai bahasa Inggeris, but you dah terdedah pada bahasa Inggeris and you should faham lah benda tu. I mean, you kena tahu lagu tu tugasan sebagai penyanyi, you kena practice Tak, on apa that yang saya song. maksudkan tadi ialah kalau you boleh nyanyi lagu bahasa lain, seperti bahasa bahasa K-pop, bahasa apa? Contoh Korea. Aku boleh nyanyi Hindustan lah. Kuch Kalau Tahir. K-pop boleh nyanyi Kan? Hindustan, Lagi kita pula. tak cakap pun bahasa tu boleh. Sekolah pun tak ada belajar Hindustan. Boleh pun. So what is the problem? setiap istilah education shaming itulah yang No. ditunjukkan. Tak ada. Saya rasa apa yang Datuk cuba cakap let's actually not is go there lah, practice body makes perfect. shaming lah, education shaming. Let's just stop it lah. All this, you know, if you just accept it when people give you criticism to make yourself better, accept it. Kalau tak Bukan nak ada terima, kata-kata gila-gila. memalukan tadi. Jadi baik kan. Kita bukan nak malukan dia, kita nak suruh dia jadi lebih baik. Itu je. Kalau tak nak terima, tutup pula. Okay, I think to add on that, dia lebih kepada bagi logik kenapa patut diorang tak bagi benda tu as a reason. Macam again semua benda tadi macam K-pop.
Hindustan. Okey, kita tengok. Lagi tak Bukan familiar apa langsung. familiar. Daripada kecil tak ada belajar pun benda tu. Boleh pula. Semua tahu tumpah basically- air. So basically apa yang kita nak air sendiri. apa juri-juri nak sampaikan is the logic behind it lah. Yeah. If you want it, you find a way. Betul Yeah. kan? Sebab It's macam very simple. siapa dulu big stage yang Korean tu Hanbyo. I mean dia Nak bagi alasan dia belajar betul, bahasa Dia nak Melayu. bahasa Melayu. Dia nak menang, dia belajar. Jadi apa Tapi awak tetap pegang pada melodi tu lah. Sedapkan melodi tu. Kak Lina, kalau malam ni pula, jangan berdiam diri ya. Dia dah sedap tu. Baru nak senang cek duit. Presiden netizen. Macam mana sambutan atau dia orang feedback on semi-finalnya persembahan ni? Setakat ni diorang semua happy dengan semua setiap persembahan untuk setiap Yang apa ni, tinggi peserta. jerit macam tu lah kan? Ha? Yang tinggi jerit. Tak dek, semua je. Semua best pada Kak Lina malam ni, semua okey, alhamdulillah. Gitu. So netizen pun maksudnya yang tweet semua okey lah. Semua okey dan diorang happy juga siapa yang pergi ke final kan. Itu dah tu. Tak nak ni tak nak trending kat Twitter ke cakap tu. Kalau trending kena mic. Kena mic dia. Datuk, sebagai seorang profesional memang dalam line education and also entertainment, business semua kan, you rasa sejauh mana those kids ni yang dalam big stage ni boleh jadi pelapis untuk menghibur tanah air? Ingat tak at one time people say AF tu macam biskut kan, pada saya actually dia bukan pasal rancangan tu tapi dia pasal orang. You nak ke you tak nak? You nak usaha ke you tak nak usaha? You nak complacent ke? Maknanya bila orang dah julang you begitu tinggi, you dah kata okay I'm good already. It's your attitude. It's your attitude towards things. Kalau you nak berjaya, you kena berusaha lah. Melihat kepada malam ni punya performance kan, macam mana you punya your personal pendapat on those? Bolehkah saya jujur? Sila jujur. Boring. So boring. What they really need sebenarnya tu? Kalau if you can share something. Sebab I rasa macam diorang macam berhati-hati, macam takut-takut. Kenapa takut? You dah berada di atas pentas banyak kali dan kalau orang yang jarang-jarang tu lain cerita ni sebab dia tiap-tiap minggu kot. And then diorang tahu diorang are fighting for a place, tempat pertama. Jadi go all out lah. Kalau katalah suara terpelewat ke, salah lirik ke, apa ke, itu belakang kira. Tapi kita nak tengok you punya effort on stage. Itu yang penting. Sebab pada saya macam hari ni macam semua orang macam show untuk adik-beradik gitu. Itulah. Macam nyanyi-nyanyi suka-suka macam tu. Kalau boleh tambah. Tu lah, show hari ni macam sebenarnya tak ada nampak siapa yang nak menang sebenarnya. To be honest. Tak nampak the person yang nak menang big stage ni sebenarnya. So benda tu kena fix lah sebenarnya. Sebab saya kan cakap tadi, I was hoping that persembahan hari ni tidak kurang daripada semi-final punya taraf. So, tadi saya tak sampai lah semi-final punya taraf. Abang, tadi abang banyak kali cakap diorang ni takut. Kalau boleh share sikit benda tu bang? Mana? Kan most of them you keep on saying Ya memang. takut apa benda. Because tak nampak natural. Nampak. Exactly. All the movement dia tu macam semua very rehearsed. dirancang, kan. That means yang tadi balik ketara tadi usuk contoh bila Hakim Rosli tak masuk. Nampak? Dia dah standby dah gitu. Ustaz. Dia tak masuk, dia punya hal lah. Kau carry on kau punya, jiwa terpegang. So nampak sangat organised. So benda tu tak boleh di-organize. Kita dah tahu sudah. And then ke atas tu dia natural. Itulah dia punya karisma, dia punya apa yang ada pada dia. Emma, lagu baru. Tahun ni tak ada musim ni. So final. Ya. Patutnya memang perancangan macam Big Stage 1 dengan Big Stage 2 kita ada lagu baru. Tapi untuk tahun ni kita tak buat sebab lagu baru tu selalunya kena ambil masa yang panjang juga untuk semua orang familiarize with the song. So untuk tahun ni kita tak buat. Itu
kita masih juga macam kiranya experiment on a lot of things dengan big stage. Sebab big stage kalau ikutkan musim ketiga kan, so kita tengok nanti apa peminat punya feedback daripada segitu. Tapi untuk tahun ni memang kita decide daripada awal lagu baru tak ada untuk final. Kita pergi dengan lagu yang untuk final kita bagi satu lagu slow beat dengan satu lagi fast beat. Memang ni sebab ni peminat tanya ni memang. Dia ramai-ramai bertanya pasal lagu tu lah. So memang tak akan ada, bukan gimmick tiba-tiba muncul lagu baru, tak ada Tak ada. Ya. Sorry kalau dia tambah sikit bro, pasal tak ada lagu baru ni. Sepatutnya diorang ambil peluang ni untuk bagi betul-betul final. Sebab diorang tak ada alasan. Sebelum-sebelum ni kalau final ada lagu baru, diorang ada alasan, oh kita ada seminggu je untuk upload lagu baru. Tiba-tiba ada lagu lain lagi nak perform apa semua. So there is no excuse. Finally memang lagu yang dah familiar, dah biasa dengar, dah tahu, kena perform. So there is, ada kebaikan tak ada lagu baru sebenarnya. Thank you. Okay, alright. Thank you, Arika. Thank you. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Nampak sekali lagi dia cuba. Boleh? Kenapa? Terima kasih. Thank you. Bye. See you next week.